بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita masih lagi membicarakan berkenaan dengan kisah Nabi Adam alaihissalam, di mana dalam pertemuan yang lalu kita telah menyentuh berkaitan dengan tugas manusia yang telah Allah Ta'ala taklifkan ataupun pertanggungjawabkan, iaitulah untuk menjadi khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kita telah melihat apa makna dan maksud khalifah tersebut. Sebagaimana yang telah kita terangkan, kalau sekiranya maksud khalifah itu ialah dengan makna kita bersembahyang, kita bertasbih, kita menyucikan ataupun kita menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebenarnya itu bukan lagi maksud yang sebenar daripada makna khalifah yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal. Hujjah yang telah kita bincangkan sebelum ini ialah bagaimana para malaikat alaihimussalatu wassalam, para malaikat mereka telah meminta penjelasan daripada Allah Azza wa Jal. Adakah Allah Ta'ala hendak menciptakan makhluk yang akan melakukan kerosakan di atas muka bumi dan menumpahkan darah? Dan kami telah bertasbih, bertahmid dan menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, dalam hal ini, dalam berbicara tentang perkara ini, kita melihat bagaimana para malaikat mereka apabila meminta penjelasan daripada Allah Azza wa Jal, menyatakan bahawa mereka telah pun bertasbih, mereka telah pun bertahmid, mereka telah pun mensucikan Allah Azza wa Jal. Justru itu, untuk apa lagi diciptakan Nabi Adam ini? Untuk apa lagi diciptakan manusia di atas muka bumi? Apatah lagi nanti manusia ini akan melakukan kerosakan. Jelasnya tuan-tuan, kalaulah Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam, menciptakan manusia untuk bertasbih, bertahmid dan mensucikan Allah Ta'ala sahaja, maka para malaikat sudah rasa pelik. Sebab ia adalah tahsilul hasil, menghasilkan perkara yang telah pun sedia ada. Tanggungjawab itu mereka telah pun laksana. Kalau melaksanakan ataupun menghasilkan perkara yang telah terhasil, ia adalah sia-sia. Melakukan perkara yang sama, mencipta ataupun membuat sesuatu dan natijahnya adalah perkara yang sama. Maka kerana itu para malaikat rasa pelik. Kalau Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam ataupun menciptakan manusia ini bertasbih, bertahmid
dan juga mensucikan Allah Azza wa Jal. Bahkan lebih teruk lagi, manusia ini bukan sekadar itu sahaja, mereka akan melakukan kerosakan. Justru itulah kita dalam hal ini memahami bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah bukan setakat untuk berperanan dan melaksanakan tanggungjawab itu sahaja. Maksudnya Allah Taala menciptakan manusia ada tanggungjawab yang lain juga yang perlu dilakukan. Bukan setakat bertasbih, bertahmid, mensucikan Allah ataupun dengan lain perkataan beribadat secara melakukan ibadat sembahyang, puasa dan sebagainya. Bukan setakat itu sahaja. Sebabnya peranan itu telah pun diambil oleh para malaikat. Jadi tuan-tuan, dalam hal ini peranan sebagai seorang khalifah ada tanggungjawab yang lebih daripada itu. Peranannya sangat besar sebagaimana yang disebut oleh Ibn Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah. Beliau menyatakan khilafatun nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya bih. Tanggungjawab khalifah itu ialah menggalang ganti kerja kenabian. Nabi melaksanakan tanggungjawabnya, para nabi melaksanakan peranannya, dan kita manusia menggalang ganti kerja mereka. Apa kerja mereka? Hirasatid din, dalam menjaga agama, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perkara-perkara yang disuruh, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, dan menguruskan, mentadbir alam ini dengan agama, menguruskan makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi Allah Azza wa Jal ini berdasarkan kepada perintah Allah, berdasarkan kepada suruhan Allah Azza wa Jal, mengikut syariat yang Allah Ta'ala turunkan kepada manusia, kepada umat yang diberikan mereka para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam, utusan daripada Allah Azza wa Jal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi jelas kepada kita bagaimana daripada apa yang Allah Ta'ala sebut ataupun dialog yang berlaku di antara malaikat dengan Allah Ta'ala ini menggambarkan tanggungjawab manusia sebenarnya bukan sekadar untuk bertasbih, bertahmid. Ya, memang itu perlu dilaksanakan oleh manusia sebagai makhluk, tetapi tidak memadai setakat itu sahaja. Mereka memerlukan ataupun mereka perlu melaksanakan tanggungjawab yang lain yang telah Allah Ta'ala pikulkan kepada mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, daripada ayat yang kita bacakan tadi juga, yang mana Allah Ta'ala maklumkan, Allah beritahu kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku adalah pencipta seorang khalifah di atas muka bumi, pencipta khalifah di atas muka bumi. Allah Ta'ala dalam hal ini tuan-tuan bukannya meminta pandangan daripada para malaikat. Bukannya apabila Allah Ta'ala beritahu tentang kejadian manusia, Allah Ta'ala nak minta pandangan, nak minta apa pandangan daripada malaikat. Sebab ini tuan-tuan, meminta pandangan adalah merupakan satu kekurangan yang tidak layak bagi Allah. Allah Ta'ala melaksanakan sesuatu, mencipta sesuatu mengikut kehendaknya, dan ia adalah sempurna, tidak ada kekurangan baginya. Allah Ta'ala tak perlu tanya orang, tak perlu tanya makhluknya untuk membuat sesuatu. Dia akan melakukan mengikut kehendaknya, mengikut kuasanya. Segala-galanya adalah daripada Allah Azza wa Jal. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya makna yang lebih tepat
daripada perkataan inni ja'ilun, aku adalah pencipta, dengan maksud Allah Ta'ala adalah pencipta yang menciptakan Nabi Adam. Allah Ta'ala beritahu, maksudnya Allah Ta'ala dah cipta dah Nabi Adam, kemudiannya Allah maklumkan kepada para malaikat. Bukan tak cipta lagi. Bukannya Allah Ta'ala kata, inni sa'aj'alu, aku akan menciptakan Nabi Adam, menciptakan manusia sebagai khalifah. Apa pandangan kamu? Jadi kalau macam tu mungkin sesuailah kalau kita katakan Allah Ta'ala minta pandangan sebab tak cipta lagi, tanya dulu sesuai ke tidak. Sebab tak cipta lagi. Yang berlaku sekarang ini Allah Ta'ala dah cipta dah. Dengan menggunakan kalimah ja'ilun. Allah Ta'ala sebagai pencipta. Ja'ilun. Ja'ilun ini dalam bahasa Arab ialah pencipta, bukan akan mencipta. Maka kerana itu dalam hal ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang Allah Ta'ala sebutkan kepada para malaikat itu hanyalah makluman sahaja, pemberitahuan sahaja, bukannya nak minta pandangan daripada para malaikat. Bahkan apabila malaikat bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Adakah engkau, ya Tuhan kami, menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah berbunuh-bunuhan, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Persoalan ataupun pertanyaan yang dikemukakan oleh malaikat ini, tuan-tuan, yang perlu kita faham dan kita sedari ialah bukan untuk mengingkari ataupun mempertikaikan kejadian Nabi Adam alaihissalam. Bukannya untuk mengingkari apa yang Allah Ta'ala telah ciptakan. Bukan malaikat tak setuju. Yang ini yang kita kena faham sedikit. Sebab kalau ditanya, ia boleh membawa dua makna. Satu, memang tak faham sungguh, nak minta penjelasan. Bila diberitahu kurang jelas, maka ditanya sebab perlukan lebihan maklumat. Kerana kekurangan ilmu dan pengetahuan, maka kita tanya, maka ditanya balik. Tetapi ada juga yang walaupun ianya sudah jelas, ianya sudah diketahui, maka salah satu daripada cara nak engkar ialah dengan tanya juga. Dah jelas dah, perkara tu dah terang lagi bersuluh, dia tanya lagi. Tanya tu ialah boleh mungkin kerana nak mengajar orang, itu satu. Dia dah tahu, dia saja-saja buat tanya supaya orang lain pun tahu bila dijawab soalan itu mungkin juga. Tapi boleh menjadi apabila ditanya perkara yang sudah jelas, ia adalah dengan tujuan untuk ingkar. Dalam hal ini kita dapati bagaimana malaikat apabila bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk mengingkari, bukan untuk mempertikaikan apa yang Allah Ta'ala lakukan. Sebabnya Allah Ta'ala nyatakan sendiri dalam Al-Quran sifat para malaikat ini. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada subhanah bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Dan mereka yang musyrik berkata, Allah Ar-Rahman mempunyai anak, maha sucilah ia. Bahkan mereka yang dikatakan menjadi anak Allah itu ialah hamba-hambanya yang dimuliakan. Mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka pula mengerjakan apa yang diperintahkan. Dengan maksud yang lain, malaikat ini
tidak akan mempersoalkan ataupun mempertikaikan apa yang Allah Ta'ala telah buat. Bahkan akan taat kepada segala perintah Allah Azza wa Jal. Tidak akan sekali-kali mengingkarinya. Maka kerana itu tuan-tuan, kita katakan tadi, para malaikat apabila bertanya dalam kes yang berkaitan dengan penciptaan Nabi Adam ini, bukannya dengan tujuan, ia adalah dengan tujuan untuk minta penjelasan. Sebab para malaikat tidak mengetahui. Mereka, Allah Ta'ala jawab selepas itu, Allah Ta'ala katakan kepada malaikat, Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih mengetahui daripada apa yang kamu tak tahu. Maksudnya, memang pertanyaan yang dikemukakan oleh malaikat tadi dalam keadaan tak jelas. Dia tak ada ilmu, mereka tak ada ilmu. Maka Allah Ta'ala kata, aku lebih tahu, kamu tidak mengetahui, wahai para malaikat. Berbanding kalau persoalan itu adalah untuk tujuan untuk mengingkari. Malaikat ataupun iblis tuan-tuan, apabila mengingkari perintah Allah Azza wa Jal, mengingkari supaya iblis ini mengingkari perintah Allah agar dia sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala a asjudu liman khalaqta tina. Dan ingatlah peristiwa ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka sujud melainkan iblis. Iblis berkata, patutkah aku sujud kepada makhluk yang engkau jadikan daripada tanah yang diadun ini? Malaikat tanya, iblis tanya balik. Iblis tanya, adakah aku patut sujud kepada Adam ini yang engkau ciptakan daripada tanah? Soalan juga, tetapi bukan soalan untuk minta penjelasan. Soalan untuk mengingkari perintah Allah Azza wa Jal. Sebab apa? Sebabnya perkara itu dah jelas. Arahan Allah Ta'ala dah jelas dah. Tak perlu dipersoalkan lagi. Ini perintah daripada Allah Azza wa Jal. Supaya semuanya sujud kepada Adam. Tiba-tiba bila ditanya, itu seolah-olah nak mengingkari. Ataupun dengan kata lain, memang untuk mengingkari perintah Allah Azza wa Jal tersebut. Jadi tuan-tuan, dalam hal ini kita begitu juga. Apabila perintah Allah Ta'ala turunkan kepada kita, Al-Quran dan segala-galanya yang diperintahkan oleh Allah, Al-Quran mempunyai banyak sekali perintah-perintah Allah Azza wa Jal. Tak kiralah dalam kehidupan peribadi kita, dalam perkara yang berkaitan dengan kekeluargaan, masyarakat, ekonomi, kenegaraan dan sebagainya. Kalau kita ni tanya balik, sesuai ke tidak lagi ni nak buat zaman sekarang, zaman moden? Kita tanya balik. Allah Ta'ala tetapkan, Allah Ta'ala arahkan supaya dilaksanakan undang-undang dia sebagai contoh. Kita tanya balik. Ini kan zaman moden, ini kan bukannya di zaman unta. Ini kan di zaman manusia sudah maju. Ini bukan lagi zaman padang pasir. Kita tanya balik. Itu jelas pertanyaan untuk tak nak buat. Pertanyaan untuk tak nak melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal. Apabila Allah Ta'ala haramkan Arab, tuan-tuan, perintah daripada Allah tak perlu lagi ditanya. Ia perlu dilaksanakan. Lihatlah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah yang kita sedia maklum. Apabila Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat ataupun kepada Nabi Ibrahim supaya menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim tetap melaksanakannya tanpa mempersoalkan langsung. Tak tanya lagi Allah, ya Allah, ini anak aku seorang sahaja.
Layakkah, patutkah aku sembelih anak aku? Nabi Ibrahim tak tanya balik. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menyampaikan arahan kepada para sahabat, arahan daripada Allah agar mengharamkan arak tadi, mengharamkan ataupun tak boleh lagi minum arak, haram untuk minum arak ini, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in diceritakan dalam sirah perjalanan hidup mereka, dikatakan terus balik ke rumah masing-masing memecahkan tempayan-tempayan arak yang ada di dalam rumah mereka. Mereka tak fikir, betul ke ni? Ini arahan daripada Allah. Tempayan, satu tempayan ni mungkin 10 dinar agaknya harganya. Rugilah kalau pecahkan. Rugilah kalau dilaksanakan arahan ini. Mereka tak fikir secara logik. Mereka laksanakan perintah Allah Azza wa Jal. Perintah daripada Allah agar menukar kiblat. Nabi tengah sembahyang. Nabi tak tunggu sehingga habis solat baginda. Dalam keadaan solat berjemaah, Nabi tak tunggu beri salam dulu baru tukar kiblat dalam solat yang seterusnya. Tapi dalam solat itu juga Nabi terus tukar kiblat. Kerana ini perintah Allah yang tak boleh lagi ditangguhkan, yang tak boleh lagi dipersoalkan. Jadi kerana itu tuan-tuan, kalau betul-betul kita ni seorang Muslim yang menyerah diri kepada Allah Azza wa Jal, maka kita tidak ada pilihan sebenarnya selain daripada taat dan melaksanakan segala perintah Allah Azza wa Jal yang perlu kita laksanakan. Jadi Iblis tanya untuk ingkar. Jadi jangan sampai kita sebagaimana sikap Iblis ini kepada Allah, yang bertanya balik kepada Allah apabila diperintahkan. Para malaikat, mereka tidak mempersoalkan. Mereka tanya sebab nak minta penjelasan, sebab tak ada ilmu. Perkara tu tak jelas. Perkara yang tak jelas tak apa kita tanya. Perkara yang kita tak ada ilmu, kita tanya tak apa. Tak ada masalah. Ada satu kes tuan-tuan di Sabah. Majlis Agama Islam Negeri Sabah buat satu kursus untuk orang-orang yang baru masuk Islam, golongan mu'allaf. Majlis Agama Islam Sabah ni buat kursus sembahyang supaya nak ajar kepada golongan orang yang baru masuk Islam ni macam mana cara sembahyang yang betul. Cara yang sembahyang yang tidak salah, cara sembahyang yang berdasarkan kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dikumpullah semua golongan mu'allaf dan dibuat kursus. Setelah berada di penghujung kursus tuan-tuan, diminta untuk buat praktikal macam mana cara nak sembahyang. Dah ajar dah ni dalam kursus, maka minta mereka sembahyang, dan yang dinilai ataupun yang disuruh ialah solat sembahyang ini secara berjemaah. Lantik di kalangan mereka seorang imam. Imam ini kebetulannya yang dilantiknya yang Cina baru masuk Islam. Maka kawan ni pun, mereka ni pun buatlah sebagaimana yang disuruh, solat berjemaah. Cina jadi imam. Cina yang Islam ni baru yang masuk Islam jadi imam setelah ikut kursus yang diajar tadi. Mereka pun sembahyang. Penganjur kata solat 2 rakaat cukuplah. Nak tengok je cara sembahyang betul ke tidak. 2 rakaat je. Maka mereka pun solat 2 rakaat. Sampai rakaat kedua, mereka duduk tahiyat akhir. Ingat ke imam akan bagi salam? Tiba-tiba imam molek-molek ada bangun tambah serakaat lagi. Penganjur kata, dia ni tak faham ke ataupun ingat kita suruh solat maghrib? Jadi 3 rakaat ni, tak apalah, biarlah dia solat 3 rakaat. Penganjur tak nak ganggu. Ada hakim tukang penilai yang jadi menilai ni. Kawan ni pun tunggu.
Bila tu naik rakaat ketiga, dah habis rakaat ketiga, duduk tahiyat akhir lagi. Lama duduk tahiyat akhir. Tengok-tengok naik tambah pula selagi. Jadi 4 rakaat. Orang suruh sembahyang 2 rakaat, dia jadi 4 rakaat pula. Tambah serakaat lagi. Akhirnya, bila dah 4 rakaat ni, duduk tahiyat akhir, duduk tengok, duduk rasa, tak ada dah lah. Yang akan, takkan nak tambah lagi rakaat. 4 rakaat aje. Duduk tunggu nak beri salam ni, lama ni, tiba-tiba, imam bangun tambah pula selagi. Jadi 5 rakaat. Penganjur kata, ini sembahyang apa dah ni? Pelik dah ni. Kawan-kawan belakang pun dah ragu-ragu dah apa nak buat. Mungkin tak ingat agaknya. Cara nak belajar juga tu. Kalau tak ingat, imam tambah serakaat, imam tambah rakaat lagi, makmum nak buat macam mana? Jadi, penganjur kata, tak apa, biarlah. Nanti kita ajar cara. Kalau imam tak ingat, dia tambah rakaat lagi, kita boleh ajar kepada makmum macam mana cara nak mengatasi situasi macam tu. Hak 3 rakaat jadi 4, hak 4 rakaat jadi 5. Jadi tuan-tuan, dah habis rakaat ke-5, dia pun duduk tahiyat akhir. Ini rasanya memang nak habis dah ni, tak berhenti, tak tambah dah kot, insya-Allah. Penganjur pun harap-harap pun macam tu lah, takkan tak ingat kot. Lama duduk kat tahiyat akhir tu. Nampak macam nak bangun, tak jadi bangun. Macam nak tambah serakaat je lagi pula. Imam ni. Imam Cina, baru mu'alaf. Ini cerita betul tuan-tuan. Sebelum ni, hak saya cerita-cerita tu, reka-reka je belaka tu. Hak ni, hak betul sungguh ni. Sebab tu saya sebut Majlis Agama Islam Sabah ni. Hak sungguh ni. Akhirnya, duduk rakaat akhir. Macam nak bangun, nak tambah selagi jadi 6 rakaat, tapi tak jadi. Nak bangun tak jadi. Nak bangun macam tak jadi. Akhirnya imam ni, dalam keadaan lama, duduk macam tu, duduk risau, takut orang pun tunggu dia lama sangat, guana tak berhenti-berhenti lagi ni, dia paling belakang. Imam tadi, dia paling belakang, dia pun tanya, makmum belakang, macam mana mau berhenti mah? Rupa-rupanya tak reti nak berhenti sembahyang. Tu yang tambah rakaat tadi tu jadi 5 rakaat. Tadi tu pun nak tambah selagi tu. Nak tambah jadi 6, tapi rasa pelik dah 6 rakaat ni. Belajar paling banyak 4 je. Tambah 5 pula, lagilah orang pelik lagi rasanya. Jadi, akhir tak ada arah sangat, pusing belakang, tanya orang, macam mana nak berhenti? Tak reti nak berhenti sembahyang. Kalau macam tu, okey kiranya tuan-tuan memang tak ada ilmu sungguh. Tak ada pengetahuan sungguh. Mungkin baru belajar sungguh. Tak reti nak berhenti sembahyang tu cara macam mana. Yang tu yang kita tanya dia belakang. Tanya orang belakang tu. Jadi kalau demikian tak ada masalah. Memang tak tahu sungguh. Tanya. Yang jadi masalahnya apabila dia dah tahu. Saja-saja buat tanya untuk ingkar. Saja-saja buat tanya untuk tak nak melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal. Tuan-tuan, kita dalam bab ni jangan, kadang-kadang kita pun jangan rasa pelik lah kalau ada hak yang jenis macam ni. Kita duk rasa macam ia adalah perkara yang remeh je. Allah beri salam pun tak reti. Nak sembahyang, nak berhenti, tak pun tak pandai, padahal beri salam je. Bagi kita perkara yang kecil, tapi bagi mereka memang dia tak tahu sungguh. Memang tak tahu. Jadi mereka bertanya. Pernah saya tuan-tuan pergi ke sekolah agama. Sebuah sekolah agama buat kursus jenazah. Ada satu kursus jenazah. Antara yang kita buat ialah solat jenazah. Macam mana solat jenazah ni? Sekolah agama dah belajar dah. Cuma nak praktikal je. Nak tengok balik. Bila suruh buat solat jenazah ni, duduk macam mana safnya, tak perlu jarak, boleh duduk rapat-rapat dan sebagainya. Bila kita suruh buat secara praktikal, ada imam seorang macam tadi lah juga lebih kurang. Molek-molek ada bila takbir yang pertama, baguslah baca Al-Fatihah. Takbir yang kedua, ni sekolah agama ni. Takbir yang kedua, molek-molek ada rokok. Rokok dia. Ni sekolah agama ni. Boleh rokok. Takbir yang ketiga dia pun tidak. Dia dah ingat ke sembahyang macam sembahyang biasa je.
Orang lain ni, belakang ni, pura deria dah ni, guana yang rokok sujud ni, duk sembah ke mayat ke. Nak sebutnya, perkara ni boleh berlaku. Orang yang tak ada ilmu, tak ada pengetahuan, dia boleh melakukan kadang-kadang perkara yang salah, yang walaupun pada pandangan kita, ia adalah remeh. Jadi tuan-tuan, justru itu dalam hal ini, tak salah kalau kita nak bertanya. Apa salahnya? Tuan-tuan ada peluang datang dengar kuliah, datang ke surau ini menuntut ilmu. Apa-apa perkara yang kurang jelas boleh tanya. Mungkin pengkuliah tak buka sesi pertanyaan sebab masa yang singkat. Tapi boleh jumpa selepas daripada itu. Jangan ambil pula masa hak yang kuliah ni dalam keadaan masa yang kurang ataupun masa yang tak sempat ini ambil peluang. Kadang-kadang tu nak tunjuk pandai pun ada. Tak ada masalah, tanya tu. Tapi dia nak berdebat dengan ustaz. Dia nak berdebat dengan pengkuliah. Ni berlaku. Saya berlaku dah kepada diri saya sendiri. Pening saya nak berhenti macam mana. Berlaku kat tempat lain lah. Dia duk tanya. Kita jawablah soalan pertama dia. Tanya lagi. Lepas habis dah jawab lagi. Tengah jawab tu, tanya lagi. Akhirnya, dah jadi keadaan tu dah tak terkawal lagi dah. AJK yang dekat dengan saya kata tak payah layan lah. Kita pun rasa tak sedap hati juga dah orang tanya ni. Akhirnya tak layan lah, dah AJK suruh. Lepas habis kuliah, ada orang mari jumpa, apa ustaz tak layan dia nya. Kita pula yang jadi mangsa. Padahal AJK suruh. Nak beritahu tuan-tuan, tanya itu tak ada masalah. Tapi tengoklah dalam keadaan kesesuaian masa, tanya bukan untuk berdebat, tanya memang kerana untuk mengetahui. Tak ada pengetahuan kita dalam perkara itu, bertanyalah. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang lebih mengetahui kalau sekiranya kamu tidak mengetahui. Tuan-tuan, dalam hal ini timbul persoalan. Bagaimana malaikat mengetahui manusia akan melakukan kerosakan di atas muka bumi? Malaikat sebut kepada Allah Ta'ala, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'? Adakah engkau akan menjadikan di muka bumi orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah? Nabi Adam, sebagaimana yang kita terangkan sebelum ini, baru dibentuk tubuhnya. Belum ditiupkan roh lagi. Jadi macam mana malaikat dah tahu awal-awal lagi bahawa Adam dan manusia selepas daripadanya akan melakukan kerosakan? Bagaimana malaikat dapat tahu tentang perkara tersebut? Jadi tuan-tuan, di sini membuka kepada perbahasan di kalangan ulama. Bagaimana mereka, para malaikat ni tahu tentang perkara ini? Ada ulama dalam mentafsirkan ayat ini menyatakan mereka, para malaikat ini mengetahui berdasarkan kepada firasat cahaya keimanan yang ada pada mereka. Berdasarkan kepada firasat sahaja. Iaitulah apabila mereka melihat manusia ini diciptakan daripada unsur tanah, maka mereka kata tanah-tanah ni benda hak dak molek. Tanah orang duk pijak. Berdasarkan kepada firasat, mestilah manusia ni akan buat kerosakan. Itu para ulama menafsirkan ataupun cuba memberi jawapan bagaimana malaikat tahu. Sebab tuan-tuan, firasat ini adalah perkara yang kita tahu apa yang akan datang. Perkara yang bakal berlaku berdasarkan firasat kita, kita rasakan sesuatu akan berlaku sekian macam ni. Itu firasat. Jadi kerana itu dalam hal ini ulama kata, oleh kerana Nabi Adam belum pun lagi ditiupkan roh, tapi malaikat dah tahu dah apa yang akan dilakukan oleh manusia, sudah pastilah ia berdasarkan kepada firasat perkara yang akan datang. Kenapa malaikat berfirasat demikian? Kerana manusia diciptakan daripada tanah. Yang kedua,
Ada juga para ulama mufassirin, mereka mengatakan malaikat tahu tentang penciptaan ataupun malaikat tahu tentang manusia yang akan melakukan kerosakan ini kerana sudah ada manusia sebelum Nabi Adam. Ada juga. Sebagaimana yang boleh kita tengok dalam kitab Qasasul Quran yang ditulis oleh Fadlul Hasan, Syekh Dr. Fadlul Hasan. Begitu juga kitab Ma'al Anbiya, Syekh Afif Abdul Fattah. Dia bawa pandangan ulama yang mengatakan bahawa manusia dah ada dah sebelum Nabi Adam alaihissalam. Jadi manusia yang wujud sebelum Nabi Adam ni melakukan kerosakan. Manusia yang wujud sebelum Nabi Adam ni menumpahkan darah. Jadi mestilah Adam ini juga akan melakukan, ataupun keturunan Nabi Adam ni juga akan melakukan kerosakan, melakukan perkara yang dilarang, melakukan penumpahan darah. Itu pandangan yang kedua. Tuan-tuan, pandangan yang ketiga, para ulama kita menyatakan malaikat ini tahu adalah kerana Allah yang memberitahukannya. Allah sendiri yang memaklum. Cumanya, kat mana Allah Ta'ala maklumkan? Dekat mana Allah Ta'ala beritahu bahawa manusia ini, ataupun bila masa Allah Ta'ala beritahu bahawa manusia ini akan melakukan kerosakan, melakukan pertumpahan darah? Ulama ini mereka kata, tuan-tuan, ia berdasarkan kepada firman Allah yang kita baca tadi. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Malaikat diberitahu oleh Allah, aku adalah pencipta di atas muka bumi seorang khalifah. Aku akan cipta di atas muka bumi khalifah. Malaikat pun tanya, ataj'alu fiha, adakah engkau hendak menciptakan di atas muka bumi itu orang yang akan melakukan kerosakan dan menumpahkan darah? Dialog ini, tuan-tuan, sebenarnya pandangan ulama yang ketiga tadi mengatakan sebenarnya ada ayat yang telah dihazafkan. Ada ayat perkataan yang telah dibuang kerana nak menjaga kecantikan dan keindahan bahasa Arab. Sebenarnya yang sepatutnya, bukan yang sepatutnya lah, maknanya yang tidak dihazafnya ialah wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah sayakunu min sya'nihim al ifsad wa safkid dima'. Malaikat ini diberitahu oleh Allah, aku pencipta di atas muka bumi khalifah yang akan melakukan kerosakan dan menumpahkan darah. Allah sendiri beritahu. Cuma yang akan melakukan kerosakan dan menumpahkan darah itu tak dinyatakan dalam ayat Quran. Dihazafkan. Dibuang. Itu takwilan yang dibuat oleh para ulama untuk memahami bagaimana para malaikat tahu tentang apa yang akan dilakukan oleh manusia ini. Sebab apa, tuan-tuan? Sebabnya kalau ayat itu berulang, ia kurang indah. Ia tidak cantik. Macam kita dalam bahasa Melayu jugalah. Contoh saya buat ya. Kerajaan akan membina sebuah lagi masjid untuk menampung bilangan orang yang ramai untuk solat Jumaat. Lepas tu ada orang tanya, adakah kerajaan akan membina masjid untuk menampung orang Islam yang ramai untuk solat Jumaat tersebut di Seksyen 8 Shah Alam? Soalannya macam tu. Mana lebih cantik? Tanya tadi dengan ditulis ataupun disebut, adakah kerajaan akan membina masjid tersebut di Seksyen 8? Kan selesai terus. Kan lebih indah macam tu. Tak perlu diulang balik yang disebut tadi. Yang dah disebut, dah jelas dah. Tak perlu disebut balik.
Indahnya bila tak diulang semula. Perkataan itu dituturkan dengan bahasa yang baik. Kalau diulang semula, maka dah canggung dah. Dah jadi tak cantik dah bahasa tersebut. Kerana itu apabila Al-Quran diturunkan, dia menjaga perkara ini. Dia tak mengulang balik perkara yang telah Allah Ta'ala nyatakan. Sebab itu dihazafkan. Sayakunu min sya'nihim al-ifsad wa safkid dima' ini dihazafkan. Itu takwilan sahaja tuan-tuan. Takwilan pada ulama' untuk memahami bagaimana para malaikat mengetahui tentang apa yang akan dilakukan oleh manusia nanti di bumi nanti. Tuan-tuan, berdasarkan kepada 3 pandangan ini, pendapat yang kuat ialah pandangan yang ketiga. Kerana pandangan yang pertama yang mengatakan bahawa berdasarkan kepada firasat, malaikat tahu berdasarkan kepada firasat sebab manusia diciptakan daripada tanah, itu kurang tepat. Sebabnya tanah ini tak semestinya perkara yang tak baik. Tanah ini bawa manfaat. Kalau iblis kata tanah ni diciptakan manusia diambil daripada tanah itu hina, dina, tak layak untuk disujud, itu silap sebenarnya. Kalau berpandangan tanah itu tak bermanfaat, tidak manfaat ataupun ia adalah perkara yang hina, ini perkara yang kita kena perbetulkan persepsi. Khususnya kita sendiri sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah daripada tanah. Tuan-tuan, malaikat ataupun iblis diciptakan daripada api. Api. Kita sebut tadi iblis tak nak sujud kepada Adam kerana dia rasa dia lebih mulia daripada tanah. Saya selalu sebut, kalau tanah ni berlawan dengan api, siapa lebih gagah? Cuba tanya. Api berlawan dengan tanah, siapa lebih gagah? Api, tuan-tuan, bila kita bawa tanah, lepas atas api, mampu tak api tu? Mampu. Guna mampulah sendaknya. Sebab iblis kan. Walaupun kasar sikit pun akan mampus. Itu bahasa orang Selangor. Kalau orang Terengganu, akan mampu api itu. Akan padam. Lawan dengan apa? Lawan dengan tanah. Dah siapa lebih gagah? Siapa lebih baik? Sudah pasti tanah. Api, tuan-tuan, dia kadang-kadang keluk-kenek. Gerak sana, gerak situ, gerak sini. Tanah dia padat. Dia tak sewena-wenanya kalau dia tiup angin, dia boleh terbang. Tanah. Bukan debu, tanah. Debu dia boleh terbang lah. Ini tanah, dia padat. Api, tiup sikit, dah keluk-kenek. Kalau kuat sikit, padam terus. Mana lebih hebat? Dah apa yang bangga sangat dengan api, nyamuk setan? Iblis. Ini silap faham iblis. Duk sangka dia lebih mulia. Sebab itu saya katakan, tanah, dia bukan hina sebagaimana pandangan iblis ini. Dia bukan hina. Bahkan kalau ada ulama kaitkan, pada pandangan yang kaitkan tanah ini, dengan sebab itu manusia akan melakukan kerosakan sebab ciptaannya daripada tanah, tak semestinya. Tak boleh nak kaitkan demikian. Pandangan yang kedua kata kerana dah ada manusia sebelum Nabi Adam alaihissalam. Malaikat tahu manusia akan melakukan kerosakan kerana manusia sebelum Nabi Adam telah pun membuat kerosakan. Ini bercanggah dengan apa yang kita fahami, apa yang disebut oleh Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan secara jelas bagaimana Nabi Adam ini abun nas ataupun bapa kepada manusia, dan disebut di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di banyak tempat tentang kejadian Nabi Adam ini, yang mana yang menggambarkan sebenarnya
tidak ada manusia sebelum Nabi Adam alaihissalam. Jadi itu kurang tepat. Maka tinggal yang ketiga tadilah pandangan ulama yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala sendiri yang memaklumkan, cumanya tidak disebut dalam ayat Quran. Ia dihazafkan sebab untuk meraihkan keindahan dan kecantikan bahasa Arab yang Allah Ta'ala turunkan dalam bahasa tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi di sini kita boleh lihat bagaimana Allah yang menciptakan Nabi Adam dan bagaimana para malaikat meminta penjelasan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah Taala menyatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahuinya. Allah Taala tidak mempersalahkan malaikat apabila bertanya. Allah Taala tak salahkan malaikat. Allah Taala kata, mu tanya apa gak tahu-tahulah aku buat ni, aku tahulah. Allah Taala tak salahkan malaikat apabila malaikat bertanya. Sebab Allah Taala tahu malaikat dalam keadaan tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Sebab itu kita dalam hal ini, kalau ditanya sesuatu soalan, ada orang tanya kita soalan, jangan cepat melatah sangat. Kadang-kadang tu kita rasa boring dah, orang duk tanya soalan sama je. Kadang-kadang tu kan, mari duk tanya soalan tu juga, duk tanya soalan itu juga. Tiap kali mari tanya soalan sama je. Ataupun pergi tempat tu orang tanya soalan itu, pergi tempat ini orang tanya soalan itu, akhirnya melatah, marah kita. Baca sendirilah mudah. Marah balik kepada orang tanya. Ataupun peli orang yang bertanya tersebut. Mu ni tak erti baca buku ke? Dia balik baca bukulah. Umpamanya. Itu tak betul caranya. Kalau dia memang tak tahu, kita kena raikan, kena jawab. Itu tanggungjawab orang yang mengetahui amanah yang perlu dipikul. Dan kita tidak boleh menyembunyikannya. Maksudnya kita tidak boleh sama sekali, apabila ditanya dengan sesuatu yang memang kita tahu, kita tidak menjawabnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, moga-moga dengan apa yang telah kita lihat berkaitan dengan kisah Nabi Adam ini, daripada firman Allah yang berkaitan dengan dialog Allah dengan para malaikat, ia mampu untuk kita jadikan sebagai pengajaran, ia mampu untuk kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Insya-Allah pertemuan yang akan datang kita akan lihat dan tengok berkaitan dengan peniupan ruh ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Taala, yang Allah Taala nyatakan, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan padanya ruh daripadaku. Akan timbul persoalan, ruh itu diambil daripada ruh Allah ke? Sebab Allah Taala kata daripada ruhku. Timbul pula soalan macam ni. Jadi sebelum tuan-tuan tanya saya sebab nak minta penjelasan, insya-Allah kita tangguh dulu, kita akan jawab dalam pertemuan yang akan datang. Nak tahu, boleh datang semula insya-Allah, dengar apa yang kita akan sampaikan, yang kita akan pelajari daripada kisah Nabi Adam alaihissalam ini. Moga-moga kita mendapat kefahaman yang sebenar. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa,